Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini saya Nur Najla dan sahabat saya Wan Nur Naziha, kami akan mereview sebuah filem yang mana filem yang kami pilih ini bertajuk Dukun, arahan daripada Dain Said. Filem ini diadaptasikan daripada kes pembunuhan yang berprofil tinggi yang membabitkan dengan seorang ahli politik dan seorang wanita pengamal ilmu hitam. Okay, dan dalam filem ini juga dia mengisahkan tentang seorang peguam yang bernama Karim yang dibintangi oleh Faizal Husin. So dalam kes ni Faizal Husin ataupun yang dikenali sebagai Karim dalam cerita ni, dalam ni dia menjadi seorang peguam untuk mengendalikan kes Dania Dahlan, yang mana Dania Dahlan ni tertuduh sebagai pembunuh kepada seorang ahli politik iaitu Datuk Jeffrey yang dibintangi oleh Adlin Aman Ramli. Dan cara pembunuhan itu juga sangat tragis, yang mana Dania Dahlan sebagai dukun tersebut, dia telah membunuh Datuk Jeffrey. Bukan setakat membunuh, bahkan beliau mengerat tubuh Datuk Jeffrey dengan beberapa belas keratan pada bahagian badan. Sebab apa? Sebab Datuk Jeffrey telah ingkar dengan pantang larang perjanjiannya dengan dukun. Inilah sinopsis bagi cerita Dukun. Seterusnya saya akan menceritakan 3 perkara khurafat yang ada dalam filem ni. Antara pantang larang yang Datuk Jeffrey kena ikut, pertama sekali, sebelum dia menerima kuasa daripada ilmu Batak tu, daripada dukun Umi Aida, ada beberapa pantang larang yang perlu dia ikut. Pertama sekali, dia kena memakai baju warna putih. Kedua, dia kena minum air yang bersih. Dan yang ketiga, tidak boleh melakukan hubungan seks selama 4 hari sebelum menerima kuasa Batak daripada dukun tersebut. Seterusnya, perkara khurafat yang kedua pula ialah bila mana dalam filem ni kebanyakannya unsur-unsur khurafat yang dibawa ialah menyeru dengan memanggil jin untuk menolong dalam suatu upacara atau ritual. Seterusnya, perkara khurafat yang ketiga pula ialah dalam filem ni, si dukun iaitu Dania Dahlan, dia sangat mempercayai bahawa tongkat Batak yang dimilikinya itu mampu memberi banyak manfaat dan kebaikan buat dirinya, terutama sekali dalam upacara-upacara ritual. Sebenarnya banyak unsur-unsur khurafat yang ada dalam filem ni, yang mana si dukun memulakan upacara ritualnya dengan sepotong ayat yang dimulai dengan nama 9 kuasa. So kepercayaan karut dan khurafat syirik ni sangat bertentangan dalam agama Islam dan sangat ditegah dalam Islam, kerana boleh memesongkan akidah seorang umat Islam. Dan kita sebagai umat Islam sebenarnya diwajibkan untuk percaya dengan perkara-perkara gaib, tapi tidaklah sampai tahap meminta bantuan daripada benda-benda gaib seperti jin dan sebagainya. Saya Wan Nur Naziha binti Wan Hanafi, nombor metri I181027666. Baiklah, saya akan sambung pada cara penyelesaian masalah dari sudut undang-undang. Baiklah, yang pertama, JAKIM telah menerbitkan garis panduan khurafat dan azimat pada tahun 2008 bagi membantu masyarakat untuk memahami mengenai bahaya khurafat ini, dan ia boleh dilayari pada link yang kami telah terterakan pada slide. Seterusnya, pengamal khurafat juga boleh didakwa di bawah Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997) di bawah Seksyen 3-1. Dan tindakan yang menyalahi hukum syarak adalah suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang terakhir, JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri JAIN telah mengadakan program takmir masjid sejak tahun 1986, yang mana JAKIM dan JAIN ini telah menyediakan hampir 4,000 orang guru takmir bagi menyampaikan ilmu berkaitan Islam kepada masyarakat di seluruh negara. Sambung pada cara menyelesaikan masalah dari sudut pendidikan, iaitu yang pertama, poin yang kami highlightkan adalah memberi pendidikan Islam secara meluas kepada golongan masyarakat tanpa mengira peringkat umur, seperti
mengadakan kelas formal iaitu melalui kelas-kelas pengajian ataupun tidak formal melalui aktiviti atau program yang membincangkan isu dan permasalahan masyarakat. Yang kedua, perlulah ada usaha membantu dan mendidik masyarakat meninggalkan perbuatan yang boleh membatalkan iman seperti menghapuskan tempat atau lokasi yang dijadikan kawasan pemujaan, mengawasi suatu tempat yang dijadikan lokasi yang menjalankan sesuatu upacara atau ritual tertentu. Yang ketiga, poin yang dapat kami kongsikan juga adalah memberi penjelasan dan penerangan yang lebih berkesan kepada umat Islam tentang keburukan amalan khurafat di dunia dan di akhirat, yang mana perlu seperti menyediakan solat khas mengenai amalan khurafat dalam program anjuran bahagian dakwah dan bahagian media elektronik JAKIM. Poin yang terakhir yang kami dapat kongsikan juga adalah perlu mengawal penerbitan filem-filem yang berunsurkan khurafat yang mana boleh memberi pengaruh negatif kepada penonton, seperti menguatkuasakan Undang-Undang Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan Akta Komunikasi Multimedia 1998 juga, supaya akta-akta tersebut memberi impak yang positif terhadap industri perfilman dan juga kepada penonton. Sekian.